Baik, bila berkaitan dengan hujung tahun ataupun juga di awal tahun, pastinya kita ni akan sentiasa mendengarkan perkataan apa dia azam, apa dia tujuan. Sebenarnya siapa si azam ni? Tapi apa sebenarnya azam kita ni? Dan yang paling penting adalah bila kita ni lupa sebenarnya. Kita ni lupa setiap tahun, hujung tahun ataupun di awal tahun adalah untuk kembali semula kepada asal ataupun kembali semula kepada fitrah kita ni sebagai manusia. Apakah yang akan kita ni laksanakan? Dan bila menyentuh tentang manusia ni, Ya. sudah setentunya di zaman sekarang ini apatah lagi ia berkaitan dengan kewangan. Jadi kami bawakan kepada Auda pada hari ini berkaitan dengan kewangan. Narasumber kita akan mengongsikan lebih lanjut ya Intan mungkin mengenai dengan Ya, mengenai dengan matlamat tahun baru ya, dan kita akan bersama dengan tetamu undangan kita yang tidak asing lagi sebetulnya di studio Rampai Pagi. Jadi kita bersama dengan Puan Afiza Osili, iaitu pakar kewangan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Kabar baik. Ya. Jadi Puan, ya, kita berbicara mengenai dengan matlamat tahun baru ini ya. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Afiza Osili kerana sudi datang ke studio Rampai Pagi untuk berkongsi dan juga memberikan yang mengenai dengan matlamat tahun baru ini. Jadi kita terasa ya, kita dah pun melangkah ke bulan Disember. Jadi tinggal beberapa minggu saja lagi ni Puan ya, kita akan berada di tahun baharu iaitu tahun 2023. Jadi tidak lengkap rasanya kalau tidak kita ni munculkan diri kita dengan soalan apakah matlamat ataupun apakah azam. Jadi kita serahkan kepada Puan sebagai mukadimah, apa antara langkah pertama untuk kita ni melakukan matlamat di tahun baru ini? Okay. So dalam merancang matlamat tahun baru lah, yang paling penting adalah ambil dulu kalender. Kalender 2023 yang besar, bila di mana kita ni nampak bulannya dari Januari ke Disember. So dari sana kita ni tulis semua acara yang akan ada. Okay, so macam perayaan, percutian, pembayaran dan lain-lain ke kalender ni. Macam Januari ada tahun baru Cina, mungkin ada saudara kita ni yang anda tu kan, adakah sama ada kita ni akan membagi sebarang hadiah ke apakah macam untuk diorang men-celebrate. And then sudah tu jangan lupa, sebab macam kalau kita ni ada pinjaman loan tu tiap-tiap bulan kan, mesti kita ni tulis sana aku ada loan tiap-tiap bulan macam tu. And then bila kereta kita ni insurance birthday kereta, bukan saja birthday ketania dan birthday keluarga ke apa yang selalu ketani sambut tiap-tiap bulan tu ketani isi sana. And then bila Ramadan, bila ni orang bila raya dan lain-lain lah yang ada tu, percutian ke persekolahan anak bagi yang sudah berkeluarga lah. Pasal tu paling penting juga kan untuk merancang. So dari sana kita ni tulis semua, okey, apa yang akan ada dalam satu tahun ini. Jadi yang pertama adalah untuk kita ni menelaah dan untuk melihat kalender, dan pastikan kita mendapatkan kalender besar untuk kita mencatat ya apa yang pentinglah dia di sepanjang tahun tersebut. Dan seterusnya ni iya. Ya. So seterusnya, okay, yang ini kan tadi sudah kita ni kira bulan ini ada apa, macam saya ambil contoh untuk cuti persekolahan lah. Kalian ni yang kedua letakkan harga ya, budgetnya orang. Budget kita ni budget kita ni macam sekiranya percutian tahun depan adalah masa April, Ogos sama September tu Okay, dari sana macam mungkin April ni di saja di Brunei sajanya. Kata ni apa aktiviti di Brunei, ani aktiviti ani macam kira ani duit yang untuk aktiviti anakku di Brunei macam tu. So mungkin Ogosnya road trip ko ke KK ke Sabah ataupun ke Miri. Macam tu pakai kereta kan nya. Nya kalau lagi nya kira hotel apa tu. So mungkin agak-agaknya 600 kalinya Disember since ujung tahun ia mau nyorang keluar negeri. Jadi ia rikilah berapa macam ke dia anaknya berapa orang apa tu kan yang mungkin roughly 5,000 macam tu. So dibuat macam tu sama juga macam hari jadi Hari jadi macam April tu hari jadi
bini ya. So naik sikit. 100 lah nya. Kalau Mei tu mungkin anaknya okeynya 50-50 macam tu, macam mungkin dah besar-besaran macam damit sejanya. Dan September ada banyak tu kan, macam 3 orang mungkin mama bapanya, ataupun ada anaknya yang baru lahir yang mau ni orang besar-besaran. Jadi di allocate lah macam tu sama November apa tu. So semua ni important ni. Walaupun macam kalau kita ni biasanya meraihkan hari jadi kawan-kawan ke apa, kita ni mesti simpan dalam itu supaya bajet kita ni itu ada. Dan tergarap lah ya. Indah tergarap. So kita ni anulah awal planningnya orang. Ya, perlunya ada penyuntan ni mengalih-alihkan kewangan kita ni ya. Dan seterusnya ni kalau kita melihat sini ada berapa perbelanjaan yang lebih yang akan datang ni, silakan. Yes. So yang ni kira menunjukkanlah tadi sudah kita ni letakkan harga tu kita ni buat sana macam mana berapa loan tu pun jangan lupa pasal kita ni memang membayar tu kan. Memang kita ni punya gaji tu bounce sana, so that's why macam kita ni dapat lihat berapa harganya, berapa budget yang aku sudah tetapkan apa tu, sanggupkah aku nanti kalau ni happen. Kalau indah, okey, apa yang akan ku macam kiranya terlampau besar lah macam macam bulan kalau kita ni lihat bulan Disember tu macam terlampau banyak macam hari hari jadi kereta jua apa tu persekolahan anak kan macam kan sekolah juga kan so macam sudah ketani dapat nampak mana bulan yang paling banyak, sama ada macam kalau bulan okey ketani punya duit macam mana kemudiannya. So dari itu ada perkiraan selepasannya. So di mana ketani membuat perkiraan itu saya ambil contoh yang bulan April April sama Disember. So macam mana ketani kan benarnya nyorang keep track supaya indah rasa barat kan menyimpan itu. So ketani buatlah macam okey. Ketani menyimpan start dari Januari kan tu. So ada kalau April ada 4 bulan lagi. So setiap bulan dari sekarang sampai April aku mesti menyimpan 175 untuk bulan April macam tu. Untuk bulan 2 macam tu juga, macam different lah supaya orang okey duit ni memang sudah tersedia. Indah ketani terkia-kia akan mencari ke sana kemari. Bulan 12 juga pasal ketani tahu yang paling besar macam tu. So jumlah keseluruhan sudah ketani campur semua dalam 446 sebulan daripada ketani mengeluarkan sekaligus banyak macam 5,350 itu mungkin melebihi daripada gaji ketani kan tu. Tapi at least dari ni ketanian tu kira tarik gaji dengan diri sendiri ikut bulan yang akan menerima. Iya, alhamdulillah ya. Jadi apa yang dikongsikan ini sebanyak rasanya akan buka minda ya kepada penonton kita. Mungkin saja pada tahun ini mungkin ada perbelanjaan ataupun bajet yang mungkin sedikit yang menyimpan tempat lain, tapi sekurang-kurangnya dengan adanya kita membawa yang Puan Afizah Osili ini untuk berkongsi mengenai dengan matlamat tahun baru ini, kita sebanyak memberikan kita ni membuka minda kita dan juga ya dapat membantu kita untuk merancang kewangan bajet kita di sepanjang tahun 2023. Dan seterusnya ni puannya mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita mengenai dengan kesan yang dijangka jika tidak merancang matlamat awal. Okey. Pasal yang ni kalau kita ni indah merancang awal selalulah saya sebutkan kesempitan duit. Pasal macam okey, yang tadi kan bulan 12 tiba-tiba mesti keluarkan 5,000 macam mana tu. Macam sudah plan. Kalau indah pun okeynya anda payahlah yang ni indah payah apa tu. Tapi pun in order untuk melihat macam apa benda yang boleh dikurangkan ke apa, macam mungkin ni terlampau banyak untuk aku menyimpan setiap bulan apa tu. Dari sana kita ni dapatnya orang negotiate sama pasangan kah, apakah sama macam mungkin boleh bawa anak-anak supaya kira durang pun tahu okey bapakku planning ni. So durang pun macam tahu dapat macam mana macam indah juga macam orang kanak-kanak ni yang melihat dari ketani kan habit durang menyimpan pun dari ketani. Start dari ketani cikgu pertama durang kan. So dari itu macam kalau yang melihat rupanya sebelum tahun baru mama bapakku selalu buat macam ni. So ia ikut. So boleh
kira isailah anunya kali supaya, and then dari itu indah kesempitan duit lah setiap bulan pasal ketani dia cukup kenapa dia cukup pasal ketani indah buat awal berapa budgetnya pasal kalau ada perancangan sudah macam kiranya hari jadi itu mau besar-besaran kan kali boleh ketani agak berapa vendor macam mana tu macam tempat lah di mana selalu meraihkan hari jadi tu berapa tu dapat ketani masih survey untuk mencukupi bajet ketani itulah. And then yang kedua sekiranya sudah kesempitan duit tu biasanya orang membuat pinjaman dengan keluarga ataupun pihak bank facility lah nyorang. So kira yang ni nyorang unnecessary debt macam yang indah yang boleh ketani save sendiri pasal untuk kegunaan masa sekarang kan toh. So dari sana kalau ndak ada tu macam nyorang bulan ni tiba-tiba bulan depannya karing kuehnya ndak cukup atu nya paksa aku minjamnya pasalnya apa benda tu susu anak aku lagi apa tu sedangkan ketani ndak melihat kira gambaran yang besar itulah sebab atu ambil macam nyorang kalender yang besar supaya ketani dapat lihat ketani dapat tulis sana walaupun nyorang sekarang ni ada teknologi kan atau tapi kalau ketani buat macam menulis satu dak nampak lagi desain lah dan nampak keseluruhannya and dia besar and then macam boleh ketani simpan arah nyorang tempat fridge ke apa nampak apa yang ketani mau bulan ni apa expenses ketani apa yang akan datang lah jatuh and then kalau juga indah merancang mostly ketani berbelanja lebih dari yang dijangka lah. Itulah ya. Jadi pentingnya ya untuk kita ni merancang kewangan kita apatah lagi ya di bulan Disember ini kadang-kadang memerlukan bajet yang amat tinggi ya maklum saja ya di bulan Disember ini perlunya adanya tawaran ya harga yang cukup menarik bersama dengan bunai sales celebration juga ya. Jadi perlunya kita ni ya sentiasa merancang kewangan kita ya. Kalau itu mengenai dengan matlamat kita ni belum lagi masuk pembelanjaan harian, makan dan sebagainya. Jadi perlunya ada perancangan yang baik dan juga sempurna ya. Baik, poin ini ingin juga menyentuh tentang kewangan itu sendiri ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan tadi melalui contoh cuti sekolah iaitu pada bulan Disember ya telah pun diberikan RM5,000 dikumpulkan atau dibahagikan untuk RM5,000 dan ia berkaitan dengan belayar ke luar negeri. Adakah seseorang ibu bapa ataupun individu itu akan perlu menukar kewangannya RM5,000 itu kepada kesemuanya kepada currency ataupun tukaran wang bagi negara tersebut ataupun adakah separuh-separuh lagi baik ataupun macam mana? So kalau itu percutian itu go into detail lah berapa perbelanjaan yang akan ada di sana. Because kalau ketani kan berbelanja di luar negara pun ketani nemu terlampau banyak duit je kan cash arah hand atau. So berapa yang cash yang akan ketani bawa atau boleh macam ketani lihat pertukarannya turun boleh ditukar-tukar apa tu. Sama by doing that way ketani akan men-spend di Brunei je kan dia tu. So memang sudah tersimpan. Tapi that's why kalau ada yang ni kan matlamatannya ketani mesti fix lah tempatnya sudah. Ni kemana? Jangan macam mengajut pada tu. Semua tiap currency ditukarnya. Itu indah. Kiranya orang indah efficient lah in a sense. Bagaimana pula kalau 3,000 lah je. 3,000 ditukarnya dan ada 2,000 lagi tak Puan? Ini memang ada kaitan dengan ketani ni. Tapi 2,000 itu disimpannya di akaun cardnya, di debit card ataupun Mastercard. Jadi kalau ada apa-apa halnya di kedai besar boleh menggunakan kad berkenaan. Jadi adakah itu juga antara cara yang baik? Atau allocation yang actually paling baik lah. Tapi kalau ketani kan merancang atau baru duit perbelanjaan lah. Jadi ketani mesti tahu juga kalau hotel apa and then macam durang macam hotel ni pun memang ada orang cengkeram yang ketani mesti bayar ataupun mesti ketani sediakan. So that's why macam list down lah
kalau percutian itu go into detail berapa apa tu, dari sana ketani tulis saja berapa yang banyak tu. Ya, kalau allocation of money ada some you simpan ara debit card, some you simpan ara pakai cash is okay. Pasal okay. kira kalau ada macam ketani dah tahu kan Yes. negara tu safe ke indah Ya, masa betul. ni pasal berubah sudah kan, berapa lama sudah ketani indah belayarnya orang. Jadi mesti ada comfort itulah untuk ada. So yang tadi pasal debit itu kan, sekarang ni actually Inda boleh lah ada another alternative iaitu using credit card terpulang. Pasal sekarang ni pun macam memang berbeluas-luasa di mana orang ke luar negara pasal dia debit kan, dia access terus duit ketani. Kalau ketani kan stop, very payah bah. So at least kalau credit card kan boleh beritahu macam okay anin dan atau and then yen dah terkacau ketani punya account tu, the real account jatuh. Jadi ada limitnya lah. Ada limitnya ya. Jadi selain daripada yang boleh dikongsikan, saya rasa mungkin ada boleh pun kongsikan ni kepada penonton kita apa lagi supaya kita ni menyertai terus konsisten dengan matlamat ni, mungkin dari segi disiplin, perlunya ada perlunya ada kesabaranlah dalam mengumpul kewangan ini. Paling important adalah support keluarga. That's why masa membuat matlamat itu jangan sendiri-sendiri, bawa keluarga macam mana tu. So jadi seisi keluarga, diorang pun macam aku dalam decision ni jo aku buat tadi. Macam kalau anak tu kan katanya boleh beritahu macam sekiranya anaknya aku mau ke arah negara ni kali sudah tu nya macam parentsnya pun dapat beritahu like ketani ada tempat yang anu saja. Kalau negara ni mama bapa mesti keluarkan lebih banyak lagi So diorang tahu macam mana rupanya ketani merancang So dari sana ia benar-benar dapat melihat lah macam mana tu, dan terbawa-bawa dia diorang pun macam mau je kalau macam kami macam mana kami kan plan macam kadang-kadang diorang pun bercuti kan, diorang pun macam ketani bagi allowance so macam diorang pun tahu okay bulan ni kan ada ni. So kalau ada allowance yang ketani bagi, diorang boleh menyimpan sendiri. Diorang punya aku ada poket duitku sendiri supaya aku dapat beli barangku sendiri sana katanya. So itu ada salah satulah seisi keluarga, so diorang boleh macam kalau ketani kan berbelanja lebih pun macam ketani kan anu je ni kan cuti je tu. Ya mengingati macam mana tu, ataupun macam pasangan macam macam bini ke arah suaminya macam bang ketani je ni biarlah jangan payah tu ketani macam mana tu pasal ketani kan bercuti sini, ataupun macam hari jadi ni ingat tu ketani kan besar-besaran so supaya ketani indah orang tercari sana sini baik tah ketani macam pikirkan macam ketani punya barang harian apa ni jangan melebihi, pasal kadang-kadang yang membuat ketani melebihi adalah makan luar itulah. Makan luar ya. Jadi yang penting ada kunci di sini iaitu disiplin dan juga berjimat cermatlah ya. Jadi mungkin sahaja bis kita yang merancangnya untuk mungkin saja tahun hadapan ingin bercuti ke luar negara. Jadi ada baiknya untuk bis kita bawa family, habis kita keluarga bis kita melihat kalender yang besar tu untuk kita ni dapat membayangkanlah berapa peruntukan kewangan yang dapat kita ni simpannya untuk sesuatu percutian tersebut ya. Jadi mungkin ada kata-kata akhir ataupun mungkin ada kata-kata nasihat daripada Puan Afizah kepada penonton kita. So kata-kata akhir adalah kalau macam ada benda lain yang kita ingin tahu mengenai macam sebarang topik ataupun apa-apa saja yang mengenai masalah kewangan apa yang ingin di-sharekan ke arah kami boleh dihubungi arah email address ask.fpab@outlook.com ataupun laman sosial media kami di Facebook FPAB ataupun di Instagram FPAB_PN.
Baik, demikian tadi telah pun kami bawakan kepada anda bagi segmen motivasi kewangan untuk edisinya pada hari ini berkaitan dengan kehidupan seharian kita tadi, apatah lagi di hujung tahunan ya. Ibu bapa memang akan runsing ni puan ya, memikirkan apa perbelanjaan anak-anak, pakaiannya, bukunya dan tambahan lagi menantikan wang lebihan untuk hujung tahun. Pastinya memang ramai ramai akan berada di gedung-gedung perniagaan. Macam mana? Jadi kepada bis kita semoga bermanfaat pengungsian kita pada hari ini untuk kita ni merancang di tahun hadapan dengan lebih baik dengan tajuk kita hari ini Matlamat Tahun Baru. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Puan Hafizah Osili. Terima kasih Puan. Sama-sama. Kita bersua lagi ya. Ya.